Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Siti Hajah binti Zahari daripada jurukos Bachelor of Science in Project and Facility Management with Honours, iaitu BPFM. Okey, di sini saya akan terangkan apa itu pemodelan maklumat bangunan BIM. Terdapat beberapa takrifan BIM daripada individu atau organisasi mengikut urutan tahun olahan periodik pada tahun 2016. Salah satunya ialah KIMEL pada tahun 2008. Definisi daripada KIMEL adalah BMI sebagai satu simulasi projek yang terdiri daripada komponen-komponen model 3D sesebuah projek yang mempunyai kaitan dengan semua maklumat yang diperlukan berhubung dengan perancangan projek, reka bentuk pembinaan atau operasi. Selain itu, Hardin 2009 satu regulasi proses dan teknologi yang pantas dalam mengubah cara bagaimana sesebuah bangunan diilhamkan. Ready 2012 BIM ialah proses menambahbaikkan metodologi yang memanfaatkan data-data untuk menganalisis dan meramalkan hasil melalui fasa yang berbeza dalam kitaran hayat bangunan. Selain daripada itu juga ada takrifan daripada CIDB pada tahun 2013. BMI adalah pemodelan teknologi dan set proses yang berkaitan untuk menghasilkan berkomunikasi dan menganalisis model maklumat digital untuk pembinaan kitaran hayat yang berguna. Okey, berdasarkan kepada definisi yang telah dikumpulkan, kita dapat nyatakan bahawa BMI ini dia mempunyai pelbagai definisi berdasarkan kepada perspektif masing-masing. Okey, untuk rumusannya kita boleh buat BMI adalah satu proses yang melibatkan semua pihak perancangan, reka bentuk, pembinaan dan pengurusan fasiliti untuk meneruskan keseluruhan projek kitaran hayat bangunan. Untuk pengetahuan kita semua, CIDB Malaysia telah menubuhkan BMI yang membuat pelaburan sebanyak 3 juta supaya para penggiat industri pembinaan dapat memodelkan dan memvisualisasikan projek bangunan mereka dalam persekitaran simulasi dengan menggunakan BMI ini. Oleh itu, terdapat faedah-faedah menggunakan BMI adalah seperti berikut. Yang pertama, kemas kini diperoleh secara serta-merta apabila rancangan berubah. Yang kedua, mengenal pasti mesin terbaik untuk tugas yang berkaitan. Yang ketiga, hanya angkut peralatan yang perlu sahaja untuk menjimatkan masa dan wang. Yang keempat, akses data mesin yang berkaitan untuk membuat keputusan yang tepat. Kelima, memastikan semua peralatan memenuhi piawai keselamatan dan prestasi tertinggi. Yang terakhir, meningkatkan kecekapan merantas pasukan dengan komunikasi yang diperkemaskan. Pembinaan dan pengurusan persekitaran bina pintar SBES. Apa itu smart building? Bercakap tentang smart building, mungkin sebahagian orang tentunya menyukai tentang pembaharuan, khususnya bidang teknologi. Hal ini kemungkinan sebab terdapat banyak cabang yang luas dari smart building. Seterusnya akan saya terangkan apa kebaikan smart building dan SBS ini. Sebab perlunya pembangunan SBS antaranya ialah ia mengatasi cabaran bandar yang timbul dari pembandaran pesat, ia memenuhi agenda nasional dan global, ia mempromosikan ekonomi, ia meletakkan bandar Malaysia setanding dengan negara yang lain, dan ia juga menerima paket trend pembangunan global yang baru. Dalam mengintegrasikan BIM dalam pengurusan keperluan pasca pembinaan, terdapat dua pilihan. Yang pertama, memperluas Revit. Yang kedua, mengembangkan alat BIM. Memperluas Revit ini adalah ia menggunakan kit perkembangan perisian asli SDK untuk melakukan tugas pengurusan tenaga. Maka yang pilihan kedua, mengembangkan alat BIM pula yang berdiri sendiri sebagai tenaga yang terpisah enjin pengurusan. Di sini kita boleh nampak data masa nyata dari EER, meter pintar dan sensor yang dikumpulkan dan disimpan dalam bekalan data. Alat BIM ini adalah pilihan yang paling sesuai digunakan kerana arkitek dan mereka sering menggunakan sistem AutoCAD yang berpandukan komputer. Di sini adalah contoh data pemantauan masa nyata dari sensor ruang tamu yang dipaparkan ke pengguna iaitu pemilik rumah atau pengurus bangunan. Dengan data masa nyata dari objek pintar, pengurusan dan analisis tenaga dalam perhiasan BIM adalah dipermudah dan tercapai. Data penjanaan masa nyata DER di lokasi ini menunjukkan pengeluaran tenaga semasa kapasiti dan menunjukkan betapa banyaknya beban yang dapat dibekalkan dari grid kuasa.
Ini pula menunjukkan cuaca, suhu bangunan dan data penghuni dari sensor membentuk pandangan mengenai perencanaan penggunaan tenaga masa kini dan masa depan. Maklumat harga dari meter pintar membolehkan bangunan berfungsi permintaan tindakan-tindakan balas dalam koordinasi dengan grid kuasa. Alat BIM ini menunjukkan fungsi pengurusan tenaga melalui simulasi permintaan beralih. Apabila maklumat harga masa nyata dari meter pintar yang mencapai pengguna ambang batas, perisian tersebut menguji proses penggeseran permintaan dan mengirimkan perintah kawalan ke peralatan yang menggunakan tenaga. Berikut adalah cabaran-cabaran mengintegrasikan BIM dalam SBS dan pengurusan pembinaan persekitaran bina pintar. Yang pertama, objek pintar yang tertanam di persekitaran. Cabaran yang kedua, objek pintar yang berinteraksi dengan persekitaran. Cabaran yang ketiga, pemeliharaan objek pintar dalam fasa pasca pembinaan bangunan. Dalam cabaran objek pintar yang tertanam di persekitaran, ia adalah dari aspek sensor, lokasi fizikal dan tetapan di sekitarnya dapat mempengaruhi kemampuan mereka untuk melaksanakan tugas tertentu secara signifikan. Contohnya, cahaya sekeliling atau penderiaan penghunian. Dari aspek rangkaian maklumat, sama ada tanpa wayar rangkaian sensor atau internet berwayar digunakan, ia harus dirancang untuk menawarkan objek pintar tahap koordinasi yang sangat baik. Cabaran yang seterusnya, objek pintar yang berinteraksi dengan persekitaran. Objek pintar terletak di persekitaran khususnya untuk menjalankan tugas mereka dan sering memerlukan input data ruang seperti bangunan pada lantai. Selanjutnya, dalam menjalankan tugas mereka, pertemuan tindakan oleh objek pintar yang berbeza mungkin melibatkan mempengaruhi sekurang faktor persekitaran yang umum. Kesannya harus dikaji dan difahami dalam konteks ruang. Tetapi tidak kurang pentingnya semasa melakukan persembahan bangunan analisis seperti analisis kecapan tenaga SPE, bukan hanya maklumat dari sensor meter sangat penting, tetapi data seni bina geometri bangunan juga sangat diperlukan. Cabaran yang terakhir ialah pemeliharaan objek pintar dalam fasa pasca pembinaan bangunan. Untuk mengekalkan persekitaran binaan yang lebih rumit daripada struktur nasional, lebih banyak data reka bentuk dan pembinaan perlu didokumentasikan dan disampaikan kepada pengurus kemudahan. Sekiranya syarikat yang merancang dan membina bangunan tidak lagi dalam perniagaan, pengurusan bangunan dapat terus berfungsi dengan baik dengan syarat maklumat yang didokumentasikan adalah lengkap dan boleh dipercayai. Sekian sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.